Baik, kita ke Sarawak Bumi Kenyalang. Antara tumpuan hari ini ialah mengenai sambutan perayaan hari lahir ke-85 tahun yang di-Pertuan Negeri Tun Pehin Sri Abdul Taib Mahmud yang berlangsung dengan penuh adat istiadat. Perinciannya kita bersama Buma Win di studio RTM Kuching. Teruskan Buma. Ya Nurul, sambutan perayaan hari lahir ke-85 tahun yang di-Pertuan Negeri Tun Pehin Sri Abdul Taib Mahmud berjalan lancar dan penuh adat istiadat meskipun disambut dalam norma baharu dengan pematuhan prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan. Sambutan tersebut yang diadakan di dataran Pembarisan Dewan Undangan Negeri DUN dimulakan dengan tembakan das meriam dan terbang lalu 3 buah helikopter sebagai tanda ketibaan yang di-Pertuan Negeri Tun Pehin Sri Abdul Taib Mahmud. Ketibaan beliau disambut Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tonopeng dan Timbalan Ketua Menteri Datuk Amar Awang Tengah Liasan. Sejurus tiba Tun Pehin Sri Abdul Taib Mahmud menerima tabik hormat diraja sebelum nyanyian lagu Ibu Pertiwiku dimainkan dan diikuti dengan istiadat pemeriksaan kawalan kehormat utama. Sementara itu, pemeriksaan kawalan kehormat utama yang terdiri daripada seramai 106 anggota lain-lain pangkat dari Regimen ke-4 Kor Amor Diraja yang diketuai Major Noredi Amin Darmin. Manakala bagi kawalan kehormat utama itu pula diiringi pancaragam polis Diraja Malaysia dengan kekuatan seramai 40 anggota. Acara kemuncak majlis adalah persembahan khas Nada Persona Sarawak oleh gabungan penyanyi tempatan dan penari Persatuan Sri Sarawak serta Dayak Cultural Foundation selain kumpulan kesenian Petra dan karya terindah Performing Arts Sarawak di bawah pimpinan Majlis Seni Sarawak. Baik, dalam perkembangan berkaitan, Ratu Terjun Negara Pandalela Rinong berbangga atas pengurniaan darjah yang amat mulia Bintang Sarawak, Panglima Setia Bintang Sarawak yang membawa gelaran Datuk pada Majlis Istiadat Pengurniaan Pingat dan Pangkat Negeri sempena hari lahir ke-85 yang di-Pertuan Negeri Tun Pehin Sri Abdul Taib Mahmud bertempat di Dewan Lapau, Dewan Undangan Negeri DUN Sarawak hari ini. Pandalela Rinong ditemui selepas selesai majlis berkenaan nyata gembira dan bangga kerana kerja kerasnya selama ini dalam bidang sukan terjun diiktiraf dan dihargai oleh Yang di-Pertuan Negeri Sarawak. Setelah 20 tahun berkejaya dalam sukan terjun, saya dapat penggunaan seperti ini merupakan memori yang akan saya ingat. Tambah pemenang pingat perak dan gangsa pada Tamasya Sukan Olimpik yang berusia 28 itu, pengurniaan tersebut pastinya akan memberi lebih motivasi dan semangat untuk terus berjuang demi mengharumkan nama negeri dan negara. Ujar Pandalela lagi tumpuannya kini adalah persediaan untuk mengikuti latihan bagi menghadapi beberapa pertandingan besar tahun depan seperti Sukan Commonwealth, Sukan Asia dan juga Kejohanan Dunia. Pandalela merupakan antara 38 individu yang menerima darjah kebesaran negeri bersempena sambutan perayaan hari lahir ke-85 yang di-Pertuan Negeri Tun Pehin Sri Abdul Taib Mahmud. Operasi pencarian yang memasuki hari ke-7 bagi mengesan 4 pemancing dan seorang tekong yang hilang di perairan Santubong sejak Ahad lepas diteruskan lagi hari ini. Baik, untuk perkembangan semasa kita terus bersama Firdaus RSI Idris di Jeti Jabatan Perikanan Laut Sarawak di Santubong. Firdaus, silakan. Terima kasih Buma di studio Kuching. Untuk perkembangan semasa, sebentar tadi baru saja selesai perbincangan antara pihak agensi penyelamat yang diketuai dipengusikan oleh Laksamana Pertama Maritim Zin Ahmad Yunus mengenai status pencarian yang kini melibatkan hari ke-7 bersama wakil-wakil ahli keluarga yang terlibat. Dan perbincangan yang berlangsung lebih kurang 40 minit tadi belum lagi mendapat kata putus secara rasmi sebab kita masih menunggu sidang media yang akan diadakan pada bila-bila masa sekarang. Dan untuk pencarian selama 7 hari ini yang melibatkan satu aset yang agak besar, melibatkan pelbagai agensi iaitu yang telah memasuki kawasan keseluruhan sama ada dari Tanjung Datu di Sematan hingga ke kawasan perairan Sebuyau. Dan keseluruhan kawasan ini telah melibatkan carian kira-kira 3,144 batu nautika persegi. Dan ini melibatkan hari ini sahaja melibatkan 115 anggota dan 11 buah bot pelbagai agensi dan 10 buah bot nelayan tempatan. Dan pencarian juga dibantu dengan pelbagai unit udara dari Jabatan PDRM yang membantu dengan helikopter dan juga pesawat Beechcraft King A, termasuk unit udara dari Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia.
Dan skop pencarian hari ini melibatkan kawasan seluas 483.23 batu nautika persegi seawal pukul 8.30 pagi tadi. Dan sektor pencarian juga tertumpu di sekitar kawasan perairan 15 batu nautika dan ke atas dari Tanjung Sipang merangkumi kawasan perairan Besi Buruk, Tanjung Sipang, Karang Berumpun, Tukun Bas, Pulau Lakir serta sekitar Pulau Satang dan Pulau Sampadi serta Batu Mandi di Lundu. Buat masa ini kita masih menunggu sidang media dan keputusan sama ada pencarian diteruskan ataupun ditangguhkan. Untuk itu kita kembali bersama Buma di Kuching. Silakan. Terima kasih Firdaus atas laporan anda. Berita seterusnya. Majikan di negeri ini dinasihatkan supaya memberi galakan kepada masing-masing bagi menjalani ujian kendiri di rumah dengan menggunakan kit ujian pantas antigen COVID-19. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Profesor Datuk Seri Dr. Sim Kui Hian berkata, langkah ini penting bagi menjamin keselamatan pekerja semasa bertugas. Jelas Profesor Datuk Seri Dr. Sim, tindakan tersebut dapat membantu mereka mengetahui keputusan dengan lebih awal dan pantas sebelum ia menular kepada rakan sekerja yang lain atau apabila mereka pulang ke rumah. 所以近期来，我都只能讲，我们自己用自己self care self risk assessment， 要知道自己的危险性。 Beliau berkata demikian ketika sesi bual bicara khas berkaitan COVID-19 bersama saluran Radio Red FM China secara maya di Kuching. Mengulas mengenai perkembangan vaksinasi di Sarawak, beliau yang juga penasihat Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri turut memberitahu bahawa pihaknya kini sedang bersedia untuk melaksanakan pemberian suntikan dos ketiga vaksin COVID-19 kepada golongan yang berisiko. Dalam pada itu, beliau turut menyeru individu yang layak untuk menerima vaksin supaya hadir bagi mendapatkan suntikan vaksin di pusat pemberian vaksin yang terdekat selain perlu mematuhi prosedur operasi standard bagi melindungi masyarakat daripada risiko jangkitan COVID-19, terutama kanak-kanak 12 tahun ke bawah yang masih belum menerima vaksin. Baik saudara, sekian perkembangan berita dari Sarawak. Kita kembali bersama Nurul di Angkasa Puri. Silakan Nurul. Terima kasih Buma.